Amalan dan kelebihan solat, kelebihan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah Allah mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dikasihi oleh Allah SWT ialah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah pasar-pasar. Sayyidina Abu Hurairah Allah mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dikasihi oleh Allah SWT ialah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah pasar-pasar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, masjid-masjid ialah rumah-rumah Allah SWT di bumi. Rumah-rumah itu bercahaya bagi penduduk langit, sebagaimana bercahayanya bintang-bintang di langit kepada penduduk bumi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, masjid-masjid ialah rumah-rumah Allah SWT yang di bumi. Rumah-rumah itu bercahaya bagi penduduk langit, sebagaimana bercahayanya bintang-bintang di langit pada penduduk bumi. Tabrani Mu'uzzawai. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bina sebuah masjid yang menyebabkan nama Allah SWT diingatkan dalam masjid itu, maka Allah SWT akan membinakan untuknya sebuah malaikat dalam syurga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid yang menyebabkan nama Allah SWT diingati dalam masjid itu, maka Allah SWT akan membina untuknya sebuah malaikat dalam syurga. Ibn Hibban. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan pada waktu petang, maka Allah SWT menyediakan untuknya hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang, maka Allah SWT menyediakan untuknya hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang. Bukhari. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang ialah termasuk dalam jihad yang Allah SWT. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan pada petang ialah termasuk dalam jihad yang Allah SWT. Tabrani Mu'uzzawai. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Nabi SAW masuk masjid, baginda membaca A'udzubillahil azim wa bijihadil karim wa sultanil kadim minasyaitonir rajim, yang maksud aku berlindung dengan nama Allah SWT Tuhan yang Maha Agung, dengan zatnya yang mulia dan dengan kerajaannya yang kekal daripada syaitan yang direjam. Nabi SAW bersabda, siapa yang baca doa itu, maka syaitan akan berkata, dia telah terpelihara daripada godaanku sepanjang hari ini. Abu Dawud. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai masjid, maka Allah SWT mencintainya. Tabrani Mu'uzzawai. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai masjid, maka Allah SWT mencintai. Tabrani Mu'uzzawai. Qala Rasulullah SAW, innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah SWT berfirman, sesungguhnya yang layak menghidupkan masjid-masjid Allah SWT itu ialah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah mengharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk, yakni Allah SWT berjanji untuk beri hidayat kepada mereka. At-Taubah 18. Terangan, mengimarahkan masjid membawa maksud menghidupkan segala amalan masjid Nabi SAW. Dalam masjid itu, amalan masjid Nabi SAW termasuk halaqah dakwah iman yang meningkatkan keyakinan terhadap perkara-perkara ghaib, halaqah ta'lim berkenaan fadilat-fadilat amal untuk ilmu agama, dan berzikir, pengajian dan pengajaran agama, dan melatihkan rombongan-rombongan yang datang di luar, amalan ibadat dan khidmat kepada tetamu. Selain daripada itu, satu lagi amalan penting yang ada dalam masjid Nabi SAW ialah perhantaran jemaah-jemaah untuk kerja dakwah ke dalam satu keluar negeri. Begitu juga menerima menjadi tuan rumah dan berkhidmat kepada jemaah-jemaah yang datang dari segenap penduduk sama ada dalam luar negeri. Amalan-amalan ini secara umumnya dinamakan sebagai hijrah dan nusrah. InsyaAllah.